Tuan-tuan, saya minta maaf saya kena sebut. Kalau tuan-tuan tak suka tak apa, tapi saya kena sebut. Saya nampak dalam masyarakat Melayu yang mentaliti yang kita kena ubah. Yang mana kalau tuan-tuan perasan, dalam masyarakat kita ni, trend orang Melayu beragama, mereka kebanyakannya terlalu dependent dengan orang lain. Mereka terlalu bergantung dengan orang lain. Dalam beragama, kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan tengok, kadang-kadang nak zikir lepas solat, kita tak reti, kena imam angkat suara baru kita reti. Kalau imam tak angkat suara, kita tak reti, walaupun kita solat lama dah. Kadang-kadang imam tu dia buka mikrofon kan? Lepas solat tadi letak mikrofon tepi, dia nak zikir slow-slow sebab dia tengok ada orang masbuk. Yang lain semua, macam mana kita nak zikir ni? Macam mana nak zikir? Padahal bertahun-tahun dah zikir benda yang sama. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kita rasa kita berdoa, tapi sebenarnya kita tak pernah berdoa. Kerana imam yang doa, kita amin aja. Dan kita tak faham benda yang kita doa. Kita tak faham benda yang imam doa. Buktinya apa? Buktinya bila kita nak buat kenduri, imam lambat datang, kenduri tak jalan. Selagi imam tak datang baca doa untuk kita, kita tak reti nak baca doa. Saya sebut ni bukan tuan-tuan lah, saya sebut ni orang kampung saya kat Ipoh. Yang mana agama kita banyak bersifat dependent, kita mengharapkan orang. Sampai bila kita mati pun kita siap pesan dah, nanti kalau mati nanti ni duit ya, tolong buat apa, kenduri banyak-banyak, tolong baca Quran ramai-ramai atas kubur saya, sedekahkan pahala pada saya. Saya dalam dunia ni tak payah buat apalah, cuma nanti tunggu orang hantar pahala ya. Adakah itu Islam? Saya tahu ulama beza pendapat, baca Quran untuk si mati ni sampai ke tidak. Ulama beza pendapat. Mazhab Syafi'i kata pendapat yang masyhur seperti mana kata Ibnu Katsir tak sampai. Mazhab Hanbali kata sampai. Jadi orang Melayu buat Hanbali lah, sebab dia baca Quran, dia sedekah pada mayat. Dia ikut mazhab Hanbali dalam isu ni. Tapi tuan-tuan, kalau satu orang dia hanya mengharapkan kiriman pahala, sedangkan dia tak pernah beramal dalam hidup dia, tuan-tuan rasa dia selamat? Dia seolah-olah satu orang yang tak beli pakaian, tiba-tiba dia mengharapkan perca-perca kain daripada orang untuk sedekahkan kat dia. Maka dia tak ada pakaian, dia ambil perca kain orang bagi, dia tampai sikit, dia tampai sikit, dia tampai sikit, yang mana aurat dia tetap terbuka. Berbeza dengan orang yang beramal untuk diri dia sendiri, yang mana seolah-olah dia beli baju untuk diri dia. Mungkin amalan dia tak lengkap, maka baju dia lusuh. Mungkin baju dia koyak di sana sini, maka kiriman pahala yang sampai dia boleh guna untuk tampal tempat yang koyak tu sikit-sikit, maka aurat dia akan tertutup. Itulah perumpamaan dia. Kalau kita tidak beramal untuk diri sendiri, tuan-tuan, kirimlah banyak mana pun pahala, seolah-olah orang yang tak ada pakaian diberikan dengan perca kain, memang tidak akan menutup jasadnya. Memang tidak akan menutup jasadnya. Jadi sebab itu Nabi memberikan isyarat dalam hadis ni, setiap orang perlu beramal untuk diri dia sendiri. Setiap orang mesti berfikir tentang masa depan akhirat dia. Kita sekarang banyak fikir tentang masa depan dunia. Nak buat satu program kat universiti pun kena buat kajian pasaran. Kena fikir, budak ni lepas belajar dekat universiti ni, keluar nak kerja apa? Universiti kena fikir. Dulu universiti tak fikir, sekarang universiti kena fikir budak ni nak ke mana lepas ni. Tu masa depan dunia. Kita juga kena fikir masa depan kita dan masa depan anak kita. Sebab tu Nabi Yaqub, dia jelas masa dia sakit nak meninggal dunia, dia tanya anak dia, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau nak sembah lepas daripada aku ni? Lepas pada aku mati ni kau nak sembah siapa? Dia tanya anak dia. Anak dia kata, kami akan sembah Allah, Tuhan engkau, Tuhan ayah engkau. Jangan risau. Pernah tak kita tanya anak kita, nanti kalau saya ayah mati jangan duk syirik, jangan duk cari Tuhan lain, sembah Tuhan yang sama? Pernah? Tuan-tuan, kita kena ubah bermula pada sekarang. Kita kena ubah.